Okay, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Maaf tadi ada gangguan sedikit. Kita sambung lagi kan. So ini antara matlamat-matlamat kita lah. Antara matlamat-matlamat kita untuk kita simpan wang. Untuk kita simpan wang ataupun dalam bentuk lain lah. Macam contoh kita tukarkan dia kepada bentuk hartanah contohnya kan. Kita tukarkan bentuk hartanah. Lepas tu kita nak untuk buat untuk buat sampaikan kepada kita punya matlamat ni lah. So itu dia punya kenapa kita perlu ada simpan untuk dilupakan lah sebenarnya. Sebab ini kan antara matlamat jangka panjang lah, ataupun mungkin kata wang kecemasan tu dah kependek sedikit lah. So modal perniagaan mungkin jangka sederhana. Kita kata 3 tahun lagi kita nak kita nak mulakan perniagaan contohnya. So itu mungkin jangka sederhana lah. Okay. So bila macam tu, kita kena ada simpanan yang perlu dilupakan. Sebab kebiasaannya, bila kita simpan dalam bentuk wang ni, dalam bentuk wang kan, wang RM50 ni kan, wang RM50 kan. So kita simpan. Biasanya kita tak boleh lupa, sebab kita nampak nilai RM di situ. Kalau contoh, yang contoh kata dalam bentuk emas, dalam bentuk hartanah contohnya, boleh, tak ada masalah, boleh kita boleh lupakan lah, kita beli hartanah kan. Cumanya hartanah ni dia adalah kelebihan dengan dia punya kekurangan. Tapi yang paling kira macam yang paling senang yang kita nak boleh ni adalah dia tak boleh dibeli lah dalam contoh dengan macam yang ni 2000, ini 10 gram. So harga hari ni 10 gram adalah RM2,576. So dia tak boleh beli dalam harga 2000 kan. So kalau beli tanah yang dekat kampung murah-murah pun kan sekarang 10,000, 20,000 kan, mungkin ada lah. Tapi kalau kampung saya kat Kelantan nak beli tanah untuk buat rumah, paling-paling pun 50,000, 70,000 lah biasanya. So kita tak boleh beli dalam bentuk macam ni. So kita boleh lupakan. Contoh kata kita ada matlamat kita untuk nak ada aset rumah ataupun tanah, tapi kita kena ada sesuatu untuk nak mulakan nak beli nak dapatkan matlamat tu, nak beli tanah tu, nak beli rumah. Contoh kata nak beli, katalah memang kita tak nak buat rumah kan, kita nak beli rumah teres, tapi kita kena ada juga deposit. So deposit tu kita kena buat dalam bentuk macam ni lah. Sebab kalau contohlah, sebab ada orang yang boleh menyimpan dalam bentuk duit lah, ada orang. So saya ni antara yang boleh simpan juga, tapi tak boleh banyak sangat. Sebab banyak sangat saya mula mungkin dia dah jadi nampak ke benda lain lah kan. So kalau macam contoh kata untuk sedikit-sedikit tu saya boleh simpan. Lepas tu yang untuk panjang-panjang, dari segi ada faktor-faktor lain pun saya memang simpankan kepada emas macam ni lah. Lepas tu saya tukar. Contoh saya ada beberapa hartanah. Lepas tu saya ada jugalah contoh dalam bentuk sedikit saham. Kan. So kita perbagaikan lah sebenarnya. Kita perbagaikan kita punya portfolio kewangan kita. Tapi yang paling penting kena ada. Setiap orang kena ada benda ni. Dan setiap orang boleh ada benda ni. Tak semua orang boleh ada rumah. Mungkin dia memang tak layak ataupun memang tak mampu kan. Tapi maknanya kalau tak mampu, masa dia tak mampu tu, dia boleh menyewa. Tapi yang ini memang semua orang boleh ada, sebab dengan 100 pun dah boleh bermula sekarang. Public Eco dah sangat mudahkan semua orang yang untuk menyimpan dengan akaun emas cap. Akaun emas cap. Di mana akaun emas cap ni dengan 100, tuan-puan dah boleh mula menyimpan. Dia tak ada komitmen pun. Tapi kalau kita nak cepat sampai kepada matlamat-matlamat kita kat sini ni, tabung pernikahan anak-anak, ataupun kata nak buat yang paling senang, nak buat aset rumah ataupun tanah lah. Contoh kita dah aim satu tanah ni harga contoh 50,000. So kena bayar berapa contoh. Kalau kita nak buat loan pun kena bayar deposit contoh kan, nak bayar deposit. So nak kena cepat untuk nak dapatkan deposit tu cukup. Itu memang kena istiqomah lah, kena konsisten. Nanti saya tunjukkan cara lah. Ada step by step dia. Okay. So forgotten saving. Sebab dah ramai orang yang proven boleh simpan melalui emas. Sedangkan sebelum ni dia simpan melalui tak
tak boleh kan. Okey. So ini saya share lah daripada mentor saya, berkenaan dengan simpanan dilupakan ya. Siapa yang sudah ada aliran tunai positif, maksudnya setiap bulan dia boleh menyimpan. Dia dah boleh start beli emas dengan bajet kecil. Belilah start dulu 1 gram. Boleh mulakan habit 1 gram sebulan. Dapat duit gaji, sebahagiannya beli 1 gram, ekstra simpanlah nak simpan dekat mana. Jadikan simpanan 1 gram ni sebagai simpanan untuk dilupakan. Kalau ikut pakar kewangan, simpan ni kita mesti satu bentuk simpanan yang dipanggil simpanan untuk dilupakan. Simpan dan lupa. Dia tak boleh ingat-ingat. Kalau ingat-ingat dia nahas. Contohnya tuan-tuan, simpan duit dalam tabung haji. Itu bagus. Buat potongan gaji, itu bagus. Tapi selalu semak berapa baki terkini. Mula. Lepas tu buat link. Tabung link dengan kad ATM. Maybank, Bank Rakyat, Bank Islam. Habis. Simpan tabung haji dah bagus. Tapi sebab ada kad, boleh keluarkan dekat rumah pun boleh keluarkan. Tu simpan sikit-sikit, lama-lama masih sikit. Sebab masalah tu, mesti ada simpanan untuk dilupakan. So, mulakan habit beli emas 1 gram sebulan. Okey. So kan, ini pakar kewangan dan juga emas lah. Saya ni bukan pakar, saya belajar daripada pakar. Ini mentor saya lah. Okey. So dia pun cakap tadi kan, ramai orang yang memang bila simpan bentuk duit ni, contoh kata simpan dalam tabung haji. Bila kita tengok nilai RM tu, memang mesti kita belik lah. Macam contoh sekarang ada online kan, lagilah kita boleh buka je kita punya online banking tu kan, online banking tu. Jadi kita tengok-tengok, lepas tu kita rasa macam duit aku dah banyak dalam tu. Lepas tu kita mestilah nak membeli, nak guna je duit tu untuk sebarang pembelian kan yang kita rasa perlu ni. Kita akan justify lah sebenarnya. Okey, ini perlu ni, contoh saya lah. Ada memang teringin kan nak beli cordless vacuum. Tapi sebab saya dah tak banyak duit dalam bentuk wang tunai, sebab saya dah convert kepada emas ni yang saya dah buat sebagai forgotten saving saya untuk matlamat tadilah. Saya dah setkan matlamat saya, contohnya untuk dana pendidikan anak saya. Saya bercita-cita lah untuk menghantar anak saya belajar ke sesuatu tempat yang saya rasa macam sangat sesuai lah untuk dia kan. So, dan saya tak berhajat lah untuk nak dapatkan sebarang pinjaman. Saya boleh rasa lah tengok dengan keadaan orang sekarang yang ada bekerja dan ada simpanan pinjaman pendidikan. Dia belum mula kerja pun, keluar universiti tak tentu lagi dapat kerja pun, dia dah ada hutang kan. So saya insyaAllah nak menyelamatkan anak saya lah daripada keadaan situ. Salah satu je lah matlamat saya. Dan matlamat lain tu ada lah kan. So bila saya tak ada duit yang banyak kat situ, jadi saya untuk beli benda yang harga 200 ataupun 300 pun saya berkira. Sebab ada lagi saya punya vacuum lama saya yang memang tak cordless lah kan. So tapi saya tak apalah, sebab benda tu pun berfungsi lagi. Kalau dia memang dah rosak, itu mungkin kecemasan lah kan. So saya kena belilah yang baru. Tapi sebab bila kita cuba nak applykan forgotten saving dan juga kita punya pengurusan kewangan kita yang lain. Contohnya, salah satunya adalah kita tengok boleh bezakan antara kehendak dengan keperluan lah. So itu tips penting lah sebenarnya untuk kita boleh manage kita punya duit lah. Untuk manage duit. Sebab bagi saya dan rasanya semua orang boleh bersetuju, kehendak kita ni unlimited, tapi pendapatan kita limited. Jadi kita kena manage duit kita untuk nak pastikan ianya sampai kepada matlamat apa yang kita nak. Kalau tidak, nanti kita jadi red race lah. Kita jadi red race. Red race tu apa? Itu pun dalam buku kewangan ada kan. Red race maknanya kita hidup dapat gaji, bayar hutang, lepas tu tunggu hujung bulan untuk dapat gaji balik. So kita tak nak lah macam tu sebenarnya. So kita buat hutang yang betul-betul perlu, dan kita ada lebihan untuk kita
sebarang kecemasan, kita masih boleh survive. Jadi tak adalah risk. Bila tak ada gaji je kita dah tak boleh nak hidup. Okey. So salah satunya lah macam tu kan. So simpanan untuk dilupakan, kita kena ada. So kalau kata contoh tak ada, memang kena adakan. Dan proven orang dah ramai boleh menyimpan dalam bentuk emas macam ni lah. Sebab ini saya tak nampak ada harga duit saya ada 10,000 kat sini. Kalau betul-betul saya perlu kan, baru saya akan pergi tukarkan lah, pergi arah nu, tukarkan ni kepada duit lah. So sehingga kini belum ditukarkan lah kepada duit. Saya adalah sekali masuk arah nu untuk barang ada satu kecemasan, tapi saya tak jual lah, maknanya tak jual. So benda ni ada lagi kat sini. So kita macam kalau kata contoh tak penting, benda tak penting kan, benda tak penting. So kata contoh kata nak tukar cat kereta lah. Kereta saya ni dah lama sikit saya pakai, sebab saya konsep yang kira macam tight jugalah pengusaha kewangan saya. So kenapa saya nak kena beli kereta baru sedangkan kereta lama saya masih bersedia berkhidmat untuk saya dengan baik. Sebab kereta hanyalah satu alat untuk kita bergerak daripada A ke B. A ke B kan. Saya ada satu kawan ni, dia dah kalau kata dari segi pemilikan hartanya seorang jutawan lah. Dek ni saya tak tahu dia pakai kereta tak sebelum, tapi masa tu tak tahu dia dah jutawan, dia pakai kereta Proton yang lama tu. Bukan BLM, lama lagi, Iswara lama tu. Sebab dia kata kalau pakai contoh kan, saya tak ingatlah dia sebut apa, tapi maknanya kalau contoh pakai BMW yang harga berapa ratus ribu pun, kalau jam tu stuck juga kat jam, dia kata macam tu. So macam okey, betul lah kan. Betul lah. Tapi saya dah buat sedikit kesilapan masa saya mula-mula kerja, sebab saya saya ni orang yang daripada kecil saya orang kata tak susah, tapi maknanya bukan orang senang. Saya bukan orang senang. Saya tak ada kereta pun masa kecil saya, memang kita orang naik taksi lah ke mana-mana kan dengan mak dengan adik-adik. So maknanya kita nak kereta. Bila saya mula kerja, saya dalam kepala saya dah nampak dah kereta yang H tu kan. So bila dah kerja nak tukar kereta, maknanya yang pertama tu beli kereta kecil lah. So nak tukar kereta, dalam kepala nak H. So masa tu dia tak ada kesedaran kewangan lah. Contoh yang saya sebelum sharekan pasal sebenarnya loan kereta kita yang patutnya yang kita beli adalah hanya 15% daripada kita punya pendapatan. Contoh kita pendapatan kita RM1,150 aja, kereta yang patut kita beli dia punya bulanan. So itu rules of thumb dia lah, untuk nak pastikan kita punya kewangan tu jadi stabil. Jadi kita ada buffer untuk sebarang kecemasan, semuanya untuk kita menyimpan. Salah satunya adalah simpanan untuk dilupakan, forgotten saving ni. Okay. So forgotten saving memang kena ada. Ini pakar kewangan dah cakap, saya tolong sharekan videonya. Jadi tuan puan boleh ambil ilmu daripada kat sini kan. So maknanya kalau kita simpan duit tu tak banyak-banyak lah, bertambah tapi tak, lepas tu hilang balik. Tapi kalau kat sini dia simpan kat sini dan insya-Allah bertambah, sebab harga emas tak pernah menunjukkan kejatuhan lebih 5 tahun dan ke atas. So sebab tu kena ada simpanan untuk dilupakan dengan duit simpanan kita sendiri. Okay. Untuk dilupakan ni kan. So duit mana yang kita nak tukarkan untuk dilupakan ni? Duit mana yang kita perlu tukarkan untuk nak dilupakan? Duit lebihan minimal 100 ni saya cakap tadi. So 100 saja dah boleh mula dengan simpanan emas ni. Dengan simpanan emas ni, akaun simpanan gap public gold. Okey, duit yang tidak digunakan setahun ke atas. So tak adalah kata contoh bulan depan nak guna untuk contoh kan. Bulan depan nak guna untuk nak bayar nak beli deposit. Kita baru nak beli kereta contoh. Baru first time nak beli kereta, nak bayar deposit kereta bulan depan ataupun 5 bulan lagi, tak boleh. Dia kena yang tak digunakan setahun dan ke atas. Kalau saya lagi strict lah 2 tahun dan ke atas lah, kalau saya better. Ini grup saya, tapi maknanya dah prove lah benda ni pun boleh pakai lah. Okey, dengan ada ilmu So kalau kata contoh setahun ke atas tu nak guna juga lepas pada tu, dia kena ada ilmu lah, maknanya benda tu boleh dijual, boleh dipajakkan lah. Janganlah kita jual. Okey, bukan duit orang luar, jangan pinjam duit orang, tak boleh.
Sebab bila kita melabur sebenarnya untung tu tak pasti tapi rugi tu pasti. So kita kena ada mind macam tu lah. Tapi dengan ilmu kita boleh untuk jadi kepada kosong. Tapi dengan emas risikonya sangat rendah lah sebenarnya. Okay? Bukan duit pinjaman, nak pinjam loan ke peribadi ke punya untuk buat beli emas, memang jangan. Okay? So duit bersama pasangan, itu boleh. Maknanya bincang dengan pasangan. Okay, saya ada RM50 sebulan je yang boleh saya simpan. Abang bagi saya RM50 macam tu. Abang korek lah kat mana tu kan. Kurangkanlah abang punya perbelanjaan RM50. So kita combine, buat satu akaun emas, sharing 100 sebulan untuk jadikan forgotten saving dalam bentuk emas. Okay. So 3 tahun at least baru nampak dia punya ada emas kita tu lah. Contoh kata 100 bulan dapat 0.3. So dalam 3 bulan 0.3 something, 3 bulan dah boleh dapat 1 gram. Maknanya 1 tahun boleh dapat 4 gram kan. 4 gram so 3 tahun dah boleh dapat 12 gram. So 12 ribu. Kalau harga hari ini 12 gram maknanya dalam RM3,096. So alhamdulillah lah kan. Daripada tak ada langsung simpanan kita. Okey. Itu saya tunjuk salah satunya cara je lah. Okay. So kita tengok strategi bermula dengan betul kan. Strategi bermula dengan betul untuk dapatkan 1 gram kepada 1 kilo. Kepada 1 kilo. Ini strategi bermula dengan betul lah. Tips simpan 1 gram 1 bulan. Daripada 1 gram kita menuju kepada 1 kilo. 1 kilo tu berapa? Kalau yang tak biasa dengar kan. Kalau 1 kilo tu hari ini harganya RM253,812. So RM253,000 lah maknanya. RM253,000. Banyak tu. Kalau kita ada duit macam tu, rasanya ada RM100,000 dah. Mulalah kan. Menerawang lah kita punya pemikiran untuk nak beli sesuatu lah, nak tukarkan kepada sesuatu. Contohnya, mulalah rasa, kalau ada contoh ada RM50,000, RM60,000 kan, mulalah rasa kereta ni dah macam bunyi lah kat situ, bunyi lah kat sini kan. So nak tukar kereta baru. Itu salah satu juga tu yang biasanya kekayaan kita dikurangkan dengan kita menukar kereta. Sebab tukar kereta sekali berapa ribu rugi sebenarnya. So set je lah dalam kepala dengan macam-macam orang jutawan-jutawan yang saya biasa dengar, jutawan senyap ni, kalau kata Chef Lee, kereta hanyalah satu alat daripada A ke B. Kan Syed Mokhtar pun katakan pakai kereta perdana je kan. So tak perlulah nak pakai kereta yang besar-besar kan. Sebab kalau contoh kata nak beli, nak ada kawan saya lah, tapi mungkin itu kebahagiaan dia. Dia tukar kereta sebab dia nak bagi mak dia rasa macam best bila naik kereta tu lah. Tapi kalau bagi saya, mungkin masa tu dia tak mampu lagi beli kereta tu. Bagi saya. Tapi mungkin dia ada pendapatan lain, saya tak pastilah kan. Tapi kalau tengok dari segi yang saya tahu dia punya portfolio kewangan tu, dia tak patut beli kereta tu lah. Macam tu lah bagi saya. Tapi maknanya siapa kita nak menilai. Tapi dia kata dia beli sebab dia nak bagi kebahagiaan pada mak dia. Kan mungkin mak-mak kita ni pun ada jugalah. Ini pun salah satulah daripada kita baca, daripada kalau contoh yang sharing-sharing daripada perkongsian Dr. Azizul Azli kan. Itu seorang pakar kewangan juga tu. Dia cakap kadang-kadang mak ni dia tak faham kan. Bila dia tengok anak dia kerja, dia kata okey, kena beli kereta yang best supaya nampakkan kau dah berjaya macam tu. Sebenarnya dari segi kekayaan, kalau beli kereta itu bukan menambah kekayaan, itu adalah liability lah. Kecuali kereta tu kita memang, dengan kereta tu kita beli kereta baru, kita punya pendapatan bertambah. Macam contoh kata kita boleh gunakan untuk menaikkan kita punya credibility di mata orang lain. Tapi maknanya kita tengoklah apa bidang kita sebenarnya. Macam contoh kata, ada banyak kes yang saya dengar, ada sesuatu bidang tu leader-leader dia suruh tukar kereta sebab nak menampakkan credibility. Tapi sebenarnya orang yang dalam bidang yang sama pakai kereta kecil je, tapi boleh je buat sale juta-juta sebulan. So maknanya macam benda tu tak ada pun correlation yang memang sangat-sangat kuat lah. Mungkin lah dia boleh menaikkan credibility sedikit, tapi sebenarnya tak ada correlation yang sangat kuat untuk mengatakan itu adalah sesuatu keperluan lah untuk dia dapat sale yang lebih banyak lah. Okay. So dalam grup kami, contoh kami ni, saya ni dalam grup G100 Network. So
saya punya mentor tadi, Cik Ahmad Zulkifli, tak ada pun kereta mewah. Walaupun sebenarnya setiap bulan dia boleh beli sebiji kereta sebulan secara cash. Okay. Tapi dia tidak. Sebab dia kata kereta tu adalah untuk bergerak daripada A ke B saja. So dia pakai yang memang boleh muatkan anak ada yang 8 orang dengan isteri dia. Maknanya dia pakai kereta yang biasa saja. Satu macam MPV besar lah, untuk dia kata untuk sebab nak bergerak satu tempat kan, so tak ada nak kena brand apa ke apa semua. Sedang kita maintain benda tu, insya-Allah benda tu boleh berkhidmat dengan bagus lah. So sebenarnya kita yang setkan kepada kehidupan kita, apa yang kita nak lah. Tadi adakah matlamat untuk kita nak capai kepada kita punya matlamat kewangan tu. Okey, ini saya cakap tadi, matlamat. Letak matlamat simpan emas 1 gram 1 bulan. Kalau yang belum mampulah, maknanya letakkan matlamat simpan 1 gram 1 bulan sebagai forgotten saving, simpanan untuk dilupakan. Simpan dan lupakan sahaja. Jangan ingat ada simpanan tu. Simpan, lupa. Okey, so maknanya jangan ingat aku nak jual 2 tahun lagi, aku nak jual 3 tahun. Jangan. So kita tak tengok apa kita punya matlamat tadi. Macam contoh untuk nak kata nak dapatkan untuk deposit nak beli rumah, nak beli tanah. Contoh kata 30,000 contohnya kan. Kita rumah idaman kita nak beli, contoh berapa harga, 30,000 kena deposit dia. So kita simpan sampai 30,000 dia punya nilai, baru kita jual. Itu simpan untuk lupa. Okay. So yang kedua, step dia lah setiap kali dapat gaji terus beli 1 gram emas. Jangan tunggu bila ada lebihan. Sebab konsep yang betul untuk menyimpan adalah dapat gaji, bayar dulu pada diri sendiri, bukan reward diri sendiri dengan barang-barang lain. Bayar dulu pada diri sendiri untuk simpanan. Bacalah buku-buku kewangan, memang mengatakan demikianlah. So kita punya konsep masa-masa kecil mak kita ajar kita, tapi kita tak salahkan mak kita. Itu cara terbaik masa dia, dan dia pun boleh besarkan kita sampai sekarang kan, alhamdulillah. Tapi bila kita dah ada sedikit kesedaran, kita boleh baca buku untuk nak baik kewangan kita. Memang pakar-pakar kewangan cakap simpan dulu baru belanja. Contoh tu sekarang saya tak bekerja lah, gaji saya tak boleh manage lah. So cumanya saya diberi kepercayaan oleh suami saya untuk manage kami punya kewangan. So saya jadi dia pun menyimpan dulu. Macam kita pun dah berbincang, dia menyimpan dulu, dah dapat gaji yang lebih tu barulah saya manage duit gaji dia, husband saya, dan juga saya punya pendapatan lah daripada saya ada sedikit rumah sewa kan. So daripada situ saya manage, tapi saya simpan dulu sebelum saya belanja. Maknanya saya dah buat dah saya punya perbelanjaan, maknanya berapa tabung, setiap tabung saya perlu ada untuk nak guna setiap bulan. Contoh dan saya baca semalam seorang kawan dalam FB ni lah, dia ada tabung kasut. Wah, sangat bagus. Saya kata saya tak ada tabung kasut lah, saya ada satu tabung, maknanya dana untuk setiap bulan saya guna untuk perbelanjaan bulanan, perbelanjaan makan-makan, maknanya macam makan dan lain-lain. Cumanya saya adalah yang dan lain-lain. Contohnya kalau contoh tiba-tiba ada benda nak kena beli yang lain daripada yang biasanya, saya kena guna duit tu lah. So kalau makan, nak beli baju sikit-sikit tu, beli seluar. Tapi orang lagi bagus, dia ada tabung kasut. Sangat bagus lah. Tapi kalau nak tengok kan macam mana cara saya manage duit saya ada inilah, saya ada saya buat dalam bentuk macam ni. Ini pun saya belajar daripada mentor saya ni lah. Belajar daripada mentor saya ni. So saya belajar macam mana. Ni salah satu lah. Ini saya punya sampul masa saya kerja dulu. So dia yang tak guna kan. Yang tak guna, jadi kita pun ambil lah, memang dah yang dah digunakan kan. So tak buang, kita guna je balik. Okay. So maintenance kerja, maintenance kereta. So saya ada satu sampul untuk maintenance kereta. So maknanya kalau ada je sebarang keperluan untuk kereta dalam sampul. Okay, kalau kata contoh ada meja, mungkinlah saya kena ambil daripada dana kecemasan lah. Tapi cara ni sangat efektif sebab kita dah bahagi setiap keperluan kita kepada sampul-sampul yang lain. So kalau dah ada dalam satu tabung, dalam satu akaun simpanan, kita tak boleh ingat tau yang ini dah berapa ada, yang ni berapa ada. Saya tunjuk lagi satu. Contoh ni, ini untuk minyak kereta saya.
minyak kereta. So 1 bulan 400. So saya ada dalam ni lah. Maknanya bila saya belanja, contoh kata saya beli minyak RM50, saya keluarkanlah, masuklah. Kalau contoh saya pakai kad, saya masukkan kad kredit. Ada satu sampul untuk kad kredit. Maknanya bayar kad kredit nanti saya ambil daripada sini sebab ini untuk sabung kereta. Okay. Kalau maintenance kereta ni pun saya guna kad kredit, saya ambilkan daripada sampul maintenance kereta ni, saya masukkan dalam sampul saya punya kad kredit untuk bayar nanti hujung bulan. So saya dari kad kredit, saya pakai kad kredit sebab ini ada benefit lain kan. Sebab kredit, tapi saya insya-Allah bayar setiap bulan penuh lah. Untuk saya tak nak dikenakan ada sebarang charge apa semualah. Okey. So itu maknanya setiap kali gaji terus kita beli 1 gram. Sebab kita dah boleh manage, ada lebih tu kita nak untuk guna. Yang lain-lain tu kita dah buat kita punya senarai perbelanjaan. Jadi kita akan insya-Allah tak akan terbabas lah, kecuali betul-betul terdesak kita pakailah. Saya pun ada cerita sebelum ni kan pasal dana kecemasan. Maka kita kena ada lah. Okay. So at least dana kecemasan 15% ke 1 bulan untuk sebagai dana kecemasan. Cukupkan dana kecemasan tersebut. Lepas tu kira 15% yang contoh kata 3 tahun kita kerja, cukup dana kecemasan kita. Tahun ke-4 tu kita boleh simpan untuk matlamat lain lah. Okay. So ketiga, jangan tunggu harga terbaik. Kalau tanya harga terbaik tu bila? Harga terbaik tu kalau contoh saya nak harga yang macam ni lah. Masa saya beli 2014 dulu, 140 lebih je 1 gram. Ataupun saya tengok dah cat saya tunjuk cat dekat tuan-puan cat harga emas. Cat harga emas. Okey. Ni cat harga emas. Tahun 1996 harga dia 30 lebih saja 1 gram. So best tak kalau dapat harga tu? Kan? Contoh 35, sekarang 258. Berapa gram kita boleh dapat sebenarnya dengan duit 258 tu? Dah bergram-gram dah. Tapi tak datang dah harga tu. Habiskan emosi kita nunggu terbaik yang kita nak. Bila kita ada duit, contohnya yang memang kita nak simpan sikit-sikit ni, simpanlah. Bila dapat gaji je, maknanya bila ada duit, itulah masa terbaik. Kita kena simpan emas. Itulah harga terbaik, kena simpan emas. Sebab contoh hari ni 258 1 gram. Minggu depan contoh minggu depan adalah umum. Biasanya dia ada berkaitan data ekonomi US ke kan. So data ekonomi dunia jugalah kadang-kadang tu. Okay. So bila datanglah laporan yang bagus pada ekonomi, biasanya emas ni dia akan kurang sikit lah. Maknanya sebab pelabur-pelabur besar dia akan lari daripada simpan emas ni, dia pergi kepada ekonomi lah. Dia maknanya dia nak invest kepada contoh kilang-kilang ke apa ke kan. So kat situ akan jatuh. Contoh jatuh 250 lah. So kita rasa rugi lah. Ada diceritakan dalam buku kan. So dari segi tu janganlah risau. Alah kita beli 1 gram je, turun kita tak beli pun, mungkin masa tu kita tak beli, minggu depan tu duit kita dah habis dah. So tak jadi juga 1 gram kalau kita beli 250, masa tu tak ada dah duit kita 250 untuk beli. So jangan habiskan emosi kita untuk benda-benda macam tu. Okey, jangan tunggu harga terbaik. Lepas tu yang keempat, beli emas melalui kaedah account emas gap. Gold accumulation program dalam bahasanya singkatannya adalah GAP, Gold Accumulation Program. Program pengumpulan emas. So simpan sahaja account gap tu. Macam contoh saya masa ni 2014 ni tak ada lagi account gapnya. So saya kena beli macam ni lah. So saya ada 10,000, masa tu harga 5,000 lebih ni, saya ada 5,000 saya beli ni. So sekarang tuan-puan boleh simpan, contoh tadi 100 tu boleh simpan dapat 0.3876 dan patuh syariah. Jangan risau, patuh syariah, ada sijil patuh syariah untuk setiap transaksi di Public Gold. Okey. So kalau orang tanya patuh syariah ke, dia patuh syariah sebab semuanya dah ada sijil patuh syariah daripada macam kalau kita syarikat audit lah, kan, syarikat auditor untuk pematuhan syariah ni, Money Advisor nama dia, yang diketuai oleh pakar muamalat lah, Datuk Dr. Daud Bakar. Datuk Bakar ni glamour lah, terkenal seluruh dunia lah berkenaan dengan muamalat Islam ni. Okey. So simpan saja kat situ. Simpan saja. Simpan dah lupa. Simpan lupa sampailah kita tahu sampai kita tahu
kita dah sampai kepada matlamat kita untuk nak keluarkan duit tu. Okey. Lepas tu setelah cukup 6 gram, cukup 6 gram, saya tak ada 5 gram. Saya tak ada 5 gram. Kejap 5 gram. Ini 5 gram. Ni 5 gram. Dah cukup 6 gram sebab account Musgap ni dia adalah, maknanya dia kena ada minimum balance dalam account tu. Ada minimum balance dalam account tu 1 gram. Jadinya bila cukup 6 gram, contoh simpan, cukup 6 gram, keluarkanlah yang 5 gram. Ni 5 gram. Macam dengan yang 10 gram, cuba dia nipis sikit lah. Kan? Dia nipis sikit. Bila dari segi beratnya memang ni 10 gram, ni 5 gram. Dia kecil sikit dari segi dia punya ni kecil sikit, kan nampak kecil sikit dan juga nipis sikit. Okey. So maknanya keluarkan 5 gram. Sebab apa kena keluarkan? Sebab bila keluarkan baru kita nampak dan kita rasa appreciate lah. Appreciate macam, aku dah ada simpanan 5 gram. Contoh 5 gram berapa harga dia? Kalau 5 gram tuan-puan beli di website, harga dia fix 1650. Tapi kalau tuan-puan beli simpan dalam akaun Gap 6 gram boleh keluarkan, kos dia sebenarnya lagi murah lah daripada kita beli terus. Contoh kalau hari ini maknanya 1290 saja. Maknanya contoh hari ini ada 1290, boleh masukkan dalam akaun Gap, terus dapat akaun tu terpapar dalam tu 5 gram. Cuma tak boleh keluar lagi lah sebab kan dia kena ada 6 gram. Dia ada 6 gram baru boleh keluarkan yang 5 gram. So kalau contoh nak keluarkan hari ni, contoh tuan-puan minat nak adakan 5 gram macam ni, so tak nak beli direct lah. Kalau beli direct 1650 tau, mahal, beza. So cuma transfer je hari ni, register dan transfer 1548 RM1,548 transfer kepada akaun Musgap tuan-puan, dapat 6 gram dan boleh keluarkan yang 5 gram ni. Cuma kena tambahlah RM10 sebagai untuk keluarkan dalam bentuk 1558 kan, contoh 1558 contoh sekejap saya kira 1558 tolak, kalau beli direct terus 1650, tuan-puan untung RM92 plus tuan-puan dapat lagi 1 gram ada dalam akaun Mas tu. Best ke best? Tu saya kan orang yang macam duit yang macam kita ni cukup-cukup je duit kan, so simpan je dalam akaun emas tu. Tak perlulah nak beli banyak-banyak terus untuk nak ada kita punya emas tu terus nak dapat banyak terus. Tak payah. Sebab nanti kan kita kurang bermotivasi sebabnya kita lambat nak dapat benda tu. Okey. So itu dah jadi forgotten saving. Cantik kan? Dia ada casing lah. Dia akan bagi daripada casing dengan ini CJ keturunan. CJ keturunan. Ini CJ keturunan yang 5 gram ni. 5 gram ni. So CJ keturunan dia punya nombor adalah B00 B00292. Setiap ni punya macam ni lah. Tak dapat lah macam ni. Dia ada satu tu sampel ni saya so dia akan bagi macam ni. Ada casingnya. Mana casing tadi? Mana ada casingnya dia bagi, so ada dapat macam ni. So setiapnya ada nombor serinya dan diakui. Dah ada cop, maknanya macam cop moho lah kira. Dia punya ni maknanya dah diakui. Adalah confirm 999.9 lah. Memang tulen. So Mas Public Gold tak adalah yang tak tulen. So sebab kita risau juga kan kalau kita beli tak apa-apa punya emas. So kena buat kajian sedikit lah. Dengan ilmu, insya-Allah tuan-puan tak akan tertipulah. Okey. Sebab sayang kan kalau kita beli lepas sebenarnya kita beli emas yang tak original kan. Okey. So kena buat sedikit kajian lah. Saya dah buat kajian dan saya sebab tu saya berurusan dengan Public Gold. Saya dah beli daripada 2014 sampai sekarang. Alhamdulillah, saya punya emas bila nak buat sebarang Arahanun ke apa, saya pun ada buat kat, bukan Arahanun dengan Public Gold pun, saya buat kat luar pun Alhamdulillah memang diterima. Kan? So ini maknanya boleh simpan saja, lepas tu
cukup grand baru keluarkan, supaya emas tu memberi inspirasi untuk kita, mempengaruhi minda kita untuk simpan lagi banyak. Dan ada satu lagi lah tipsnya. Contoh kita dapat sebarang duit, macam duit banyak sikit lah kan. Contoh kata tahun depan awal bulan 1 dapat bonus. Contoh dapat bonus. So dari segi kewangan, sebenarnya yang itu kita perlu simpan untuk sebarang keperluan lah. Bukannya kita nak tambahkan kita punya barang-barang yang macam sebenarnya tak perlu kan, bukan keperluan. So yang tu kita boleh tambahkan kita punya simpanan, ataupun kita boleh sebenarnya kena ilmu jugalah. Kita boleh tambahkan simpanan kita contoh dalam bentuk duit, ataupun dalam bentuk apa saja, untuk nanti kita nak cepatkan, kita boleh langsaikan kita punya hutang contohnya kan. Bila kita ada, tengoklah jenis loan. Ada jenis loan, contoh loan rumah, ada yang bila kita tak bayar lebih, contoh loan kita 1,500, kita bayar 2,000, 500 bulan tu dia akan masuk ke akaun untuk kira macam akaun lebihan. Contoh. So bila contoh 500, ada dalam tu 500. Accumulate lah, bila kita tambah lagi, contoh kata 3 bulan, kita bulan keempat kita tak ingat nak bayar. So dia akan ambil daripada akaun tu. Dia tak akan dikira untuk nak mengurangkan kita punya prinsipal. Kalau nak kurangkan prinsipal, dia kena lah, maknanya dia mungkin ada berapa minimum balance, minimum yang perlu dibayar lah untuk mengurangkan prinsipal. Contoh bank tu kata 10,000 baru boleh kira untuk kurangkan prinsipal. So kita, kalau macam tu maknanya kita kena tahulah kita jenis loan untuk kita nak gunakan simpanan kita, supaya dia boleh mempercepatkan lah kita punya pembayaran loan tu, kira macam cepat sikit habisnya. Macam tu. Okay, so kena tahu. Mungkin kalau kata contoh dengan emas, simpanlah bentuk emas. Contoh dapat kata 10,000 contohnya dalam 50 gram. Keluarkan 10 gram, 50 gram. Contoh 3 tahun ada 50 gram. Jual, lepas tu pergi untuk settlekan sedikit kita punya prinsipal loan perumahan contohnya macam tu. Kita boleh gunakanlah untuk sebarang matlamat lah. Kita tetapkan matlamat dan buat je. Buat aja. Jangan faham dulu, buat sahaja. Sebab saya diajar dalam saya punya grup, kita buat aja. Bila contoh mentor kita cakap, kita buat. So dalam hidup sebenarnya kita kena tiru je cara orang berjaya, baru kita boleh berjaya. Okay? So senang saja nak mulakan simpanan emas ni, sangat senang. Dan emas ni dengan ilmu, tuan-puan, adalah menurunkan kadar risiko kerugian. Sebab pelaburan ni dia adalah kalau dari segi pakar-pakar lah beritahu kan. So pelaburan ni sebenarnya bila kita melabur, untung tu pasti, untung tu untung tak pasti, rugi yang pasti. So macam mana cara kita nak mengurangkan risiko kerugian tu, dan menaikkan kadar keuntungan kita. Ilmu. So contoh emas pun sebenarnya tak akan lebih daripada sekeping logam kalau tanpa ilmu lah. Okay. So kalau ada sedikit macam tuan-puan rasa ada saya berkongsi ni, adalah ilmu-ilmunya, mungkin boleh di-sharekan lah saya punya video ni, untuk lebih ramai orang tahu ilmu inilah. Sebab saya percaya dan saya tahu bila saya cakap dengan ramai orang tak tahu, walaupun ilmu ni kalau contoh bagi saya adalah sangat basic lah. Okay. So kita tambahkan nilai pahala kita lah dari segi kita berkongsi. Tuan-puan klik je share, insya-Allah pahala tu pun akan sampai kepada tuan-puan bila orang lain pun dapat ilmu yang saya sampaikan ini. Okay, so boleh saja hubungi saya daripada nombor yang di bawah untuk memulakan macam nak mula ke, nak tanya ke dulu, tak ada masalah. So, saya boleh saja macam guide tuan-puan lah untuk memulakan simpanan emas dengan insya-Allah dengan betul dan tepat lah. Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jumpa lagi insya-Allah esok pagi.